Dikatakan kerana cantiknya perbarisan pada pagi itu, sehingga tiada seorang pun yang perasan bahawa ada seorang anggota telah pun cedera ditusuk oleh bayonet M16 rakan di sebelahnya. Luka itu berlaku ketika pergerakan rusuk senjata dilakukan. Tiupan hormat diraja dari tentuang anggota kawalan suku menandakan bahawa inilah saatnya ketibaan ke bawah duli Sultan Kedah, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, diumumkan oleh Tuan Juruacara Majlis Perbarisan Pertukaran Panji-Panji Regimen milik Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja pada pagi itu. Tampak segak dan bersemangat para jurid-jurid yang terlibat dengan upacara penuh gilang gemilang itu. Keadaan hening sebentar tatkala tuanku mengambil kedudukan berdiri di atas pentas hormat di Stadium Darul Aman, Alustar Kedah. Teriakan bahasa hukuman, rusuk senjata, panjang, kuat dan jelas, diikuti oleh perbuatan merusuk senjata yang cergas dan serentak dari kesemua anggota askar Melayu yang terlibat di dalam perbarisan itu. Setelah itu, kedengaran gerun, bunyi derapan hentakan kaki ketika pergerakan hormat diraja serentak dengan tepukan pada senjata Colt M16 cukup untuk membuat para penonton meremang. Seraya dengan itu, kumpulan penceragam yang mengiringi perbarisan itu memainkan lagu hormat diraja dengan alunan yang penuh merdu. Sesungguhnya berderau darah tatkala melihat persembahan kawat dari anggota-anggota askar Melayu yang sememangnya tidak dinafikan kehebatan mereka di dalam adat istiadat ketenteraan. Di atas pentas, kelihatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku membalas hormat yang dipersembahkan oleh askar-askar yang sedang berbaris. Begitulah pergerakan-pergerakan kawat yang sangat luar biasa dipersembahkan, sehingga dentuman-dentuman drum pancaragam diiringi dengan lagu-lagu penyemangat ala ketenteraan dimainkan sebagai panduan langkah segak askar-askar Melayu untuk berkawat dalam masa perlahan dan cepat jalan. Dikatakan kerana cantiknya perbarisan pada pagi itu, sehingga tiada seorang pun yang perasan bahawa ada seorang anggota telah pun cedera ditusuk oleh bayonet M16 rakan di sebelahnya. Luka itu berlaku ketika pergerakan rusuk senjata dilakukan. Agaknya, rakan sebelahnya itu terlebih bersemangat sehingga terlebih meleretkan senjatanya, menyebabkan lengan Lance Corporal Zamri bin Mat Saad mengalami luka yang amat dalam dan besar. Pada mulanya, Zamri sendiri tidak menyangkakan dia telah tercedera kerana beliau sangat teruja dan fokus untuk menjadi sebahagian daripada perbarisan itu. Memanglah beliau telah dilatih serta diacu untuk tidak mudah menyerah kalah walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Lagi pula, kesemua anggota askar-askar Melayu memegang teguh cogan kata mereka, iaitu taat setia. Di dalam hatinya, hanya dipacu oleh semangat juang yang sentiasa memuncak. Tambah-tambah lagi, peluang untuk menyertai adat istiadat ketenteraan seperti ini amatlah jarang, hanya sekali-sekala sahaja. Itu pun jika terpilih. Sebab itulah beliau tidak mahu keluar baris, kerana di hadapannya selembar panji-panji yang juga merupakan maruah pasukan mereka yang mesti beliau pertahankan. Langkah demi langkah, kawat sehingga mendapat hukuman untuk hentak kaki dan akhirnya bahasa hukuman berhenti. Maka dari kejauhan, kelihatan berjejeran warna merah meleleh di lengan baju nombor 1 istiadat yang dipakainya. Barulah orang-orang sedar bahawa ada yang tidak kena dengan anggota yang di dalam barisan itu. Setelah disedari oleh Zamri bahawa darahnya sedang menetes, barulah beliau merasakan kesakitan itu. Namun, upacara istiadat pertukaran panji-panji masih lagi belum selesai. Zamri menanam tekad untuk tidak akan keluar baris walau apa jua pun yang bakal berlaku. Bukan kerana ego, namun saya percaya semangat juangnya yang sangat tinggi telah membentuk sebuah tekad yang bulat terhadap jati diri seorang prajurit negara. Dengan cara itulah mereka dilatih agar tidak mudah untuk menyerah
walau dalam apa jua keadaan sekalipun. Setiap pergerakan kawat di dalam upacara istiadat itu tetap diikuti oleh Zamri, sehingga ada yang mengarahkan beliau untuk keluar baris untuk mendapatkan rawatan daripada anggota perubatan yang sememangnya telah bersedia di hujung padang stadium itu. Namun, bukan semudah itu Zamri ingin mengalah. Alang-alang mandi, biarlah basah. Beliau bertekad untuk menahan rasa sakit itu sehingga ke akhir perbarisan, kerana di dalam hatinya hanyalah satu, iaitu tidak akan sekali-kali mencalarkan maruah pasukan mereka di hadapan tuanku. Tambahan pula, upacara pada pagi itu menjadi sorotan umum. Setelah lebih 2 jam, Zamri menahan kesakitan kerana memegang teguh prinsip dan sikap kepewiraan. Akhirnya, beliau berjaya menamatkan perbarisan itu dengan sebuah perasaan yang sangat bangga. Setelah perbarisan berarak keluar, anggota perubatan terus menerpa untuk mendapatkannya, untuk diberikan rawatan. Luka yang disangkakan kecil, rupa-rupanya sedalam 6 cm. Kita sebagai manusia biasa, jika terkena luka sedikit pun, dah gelabah tak tentu pasal. Namun, berkat latihan serta asuhan ketenteraan yang diterimanya amatlah keras dan penuh berdisiplin, telah melahirkan seorang prajurit yang kental dan tidak takut akan mati. Sebagai pengetahuan, Lanskopral Zamri bin Mat Saud telah bersara dari perkhidmatan tentera dengan pangkat terakhirnya sebagai pegawai waran 1. Begitulah tekad seorang prajurit yang memegang cogan kata taat setia. Sikapnya yang profesional kerana tidak mahu mencacatkan perbarisan yang penuh bersejarah itu mencerminkan bahawa mereka sangat bersedia untuk mempertahankan negara walaupun nyawa ialah taruhannya. Peristiwa perbarisan istiadat penukaran panji-panji regimen pada pagi itu ditulis dengan tajuk Panji-Panji Berdarah. Malah sikap Zamri dipuji oleh tuanku sendiri serta pegawai-pegawai kanan tentera darat. Pakaian seragam istiadat yang dipakai oleh Zamri pada hari tersebut juga tidak dibasuh, sebaliknya dipamerkan di Muzium Tentera Darat sebagai membuktikan bahawa anggota-anggota askar Melayu berjuang bukan sahaja di dalam pertempuran, namun mereka telah pun bersedia menghadapi sebarang ancaman di masa aman maupun di medan juang. Sedikit perkongsian tentang pengenalan kepada panji-panji. Di dalam organisasi ketenteraan, amalan membawa panji-panji ialah sejenis sepanduk yang melambangkan kebesaran seorang komander. Masyarakat awam melihatnya sebagai satu timbul pasukan ketenteraan sahaja. Namun bagi mereka yang berada di barisan hadapan keselamatan negara, terutamanya para askar, panji-panji membawa makna yang tersendiri. Perkataan panji-panji membawa maksud lambang yang dibawa oleh unit-unit tentera, khususnya unit infanteri. Fungsinya adalah untuk digunakan sebagai satu cara pengenalan dan tanda tempat berkumpul atau markas pasukan semasa peperangan. Dengan perubahan-perubahan yang berlaku di dalam peperangan, panji-panji telah dianggap sebagai satu simbol semangat dan tradisi pasukan yang membawanya. Bagi sebuah pasukan tentera, panji-panji merupakan simbol kemuliaan kepada setiap warga pasukan dan mesti dipertahankan daripada jatuh ke tangan musuh. Panji-panji juga amat disanjung tinggi dan diberi penghormatan yang mulia oleh setiap anggota tentera, dan sebab itulah apabila di dalam perbarisan ia akan dibawa oleh pegawai muda diiringi pula oleh 2 orang sarjan pengiring. Semasa panji-panji di dalam perbarisan melintas lalu di hadapan adalah menjadi adat resam yang menuntut supaya hadirin berdiri manakala yang berpakaian seragam lengkap hendaklah memberi tabik hormat. Secara tradisinya, hanya pasukan yang mempunyai rekod-rekod kecemerlangan di dalam perkhidmatan akan dianugerahkan panji-panji sebagai tanda penghormatan kepada sebuah pasukan. Nama peperangan yang melibatkan pasukan berkenaan akan ditandakan atau disulam terhadap panji-panji tersebut. Jika korang respect dengan Lanskopral Zamri ini, silalah komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe.